Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat semua. Moga-moga hari ini semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey sahabat-sahabat, untuk video kali ni aku nak kongsikan dengan korang semua masalah bila kita tekan brake, kita punya steering ataupun kita punya brake pedal ada vibrate. Ada orang cakap shaking, ada orang sebut bergegar. Samalah tu semua. Steering wheel vibrate, brake pedal vibrate ataupun bergegar. Jadi sahabat-sahabat, masalah yang macam ni, simptom-simptom yang macam ni, kalau misal kata terjadi pada kereta kita, kebiasaannya tak ada benda lain lah. Kebiasaannya brake disc ataupun disc rotor dah uneven ataupun bengkok lah, senang cakap. Bengkok tu kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar lah. Tapi ni kebiasaannya lah, kebiasaannya brake disc dah bengkok. Perlu skim ataupun tukar. Okey, masalah-masalah yang macam ni terjadi ataupun korang rasa gegaran tu bila korang drive dalam 60 ataupun 70 ataupun 50, 40 kalau dah teruk sangat. 50, 60, 70 korang drive, bila korang apply brake ataupun tekan pedal brake, akan terasa brake pedal tu shaking kuat, bergegar kuat. Okey, itu kalau dah teruk sangat lah. Tapi kalau macam baru-baru nak jadi, baru-baru nak jadi, ada sikit sedikit dia punya uneven, mungkin masa korang drive dalam 120, 110, 100 ke atas lah, senang cakap. Bila korang apply brake sikit tekan sikit je brake, korang dah terasa brake pedal goyang. Brake pedal tu vibrate, dia tendang-tendang brake pedal tu, terasa dekat kaki korang. Jadi ubat dia, brake ni, dia punya rotor ni dah uneven, dia dah bengkok. Jadi kita perlu skim ataupun kita tukar je lah yang baru. Tengok macam mana bajet korang. Kalau korang ada bajet lebih, kalau nak cari disc, cari yang baik sikit. Nak cari brake pad, tengok brake pad macam mana keadaan. Kalau brake pad tu dah nipis ataupun tinggal beberapa persen lagi, elok korang tukar sekali lah. Brake pad pun cari yang brand yang cantik sikit lah, yang sedap sikit, supaya simptom-simptom yang macam ni dia lambat nak berlaku. Korang kena faham, model-model kereta yang baru sekarang ni tak kisahlah daripada model yang murah sehinggalah model yang mahal pun, kualiti material yang digunakan dekat rotor disc, disc rotor ataupun dekat brake pad tu, dia tak ada macam kualiti yang dulu-dulu punya kereta. Dulu-dulu punya kereta, kalau kita nak rasa brake goyang, brake bergegar masa kita apply brake, memang susah. Kita dah pakai berapa tahun pun kadang-kadang okey je kan, tak ada masalah apa. Tapi kereta-kereta sekarang ni kalau kita pakai, kalau kereta kita mahal pun, keluar kilang pun, kadang-kadang under warranty lagi pun, dah banyak kali skim, dah banyak kali komplain dekat service center. Korang naik genting, turun genting, sekali je kadang-kadang dah gegar. Okey, brake vibrate ni, disc ni bengkok, punca-punca dia, kebiasaannya lah, punca-punca dia lah, satu material yang digunakan lah, material yang digunakan.
Material yang digunakan mungkin low quality lah daripada material-material yang digunakan untuk kereta-kereta yang dulu. Jadi untuk bengkok tu, sebab brake ni kalau nak kata komponen yang paling panas lah dekat dalam kereta. Komponen-komponen kereta yang paling panas. Kalau nak kata enjin pun tak sepanas macam brake. Kalau nak kata gearbox ataupun komponen-komponen enjin lain pun tak panas macam brake. Brake antara komponen yang paling panas. Jadi material sangat penting lah. Jadi untuk next, kalau misalnya kata berlaku macam ni, kalau under warranty, korang boleh claim dekat service center lah. Tapi kalau misalnya kata dah habis warranty, jadi korang kenalah cari disc yang cantik sikit. Ada brand yang tahan lama. Dia ada banyak brand-brand dia. Satu untuk kegunaan biasa, satu lagi untuk high performance ataupun racing. Jadi korang boleh pilih lah jenis yang macam mana yang korang nak. Tapi kalau bagi aku untuk brake ni, kita carilah yang baik, yang ada brand untuk kegunaan lama, untuk keselamatan. Okey, itu salah satu punca-punca yang aku cakap tadi. Satu material dia, satu lagi kepanasan disk ni. Bila kita tahu besi kan, contoh besi ni kalau dia panas, dia akan mengembang tau. Dia sampai suhu berapa darjah Celsius dia akan mengembang. Jadi bila dia mengembang, biasa kalau dia sejuk, dia akan mengecut. Okey. Jadi kalau macam brake ataupun macam kita punya cylinder head lah, bila dia panas, dia akan mengembang. Tapi mengembang besi tu kita tak nampak. Jadi bila dia sejuk, dia akan automatik kecut, pergi balik dekat tempat asal dia. Tapi dalam keadaan disk kita ni panas, lepas tu kita langgar pula air, ataupun kita siram dengan air, ataupun masa kita tengah bawa, tengah drive, dalam keadaan disk yang panas, tiba-tiba hujan pula. Itu salah satu punca dia. Bila besi tu panas, dia terkena dengan air, automatik dia akan terkejut dan dia akan mati pada tempat tak sepatutnya dia mati. Maknanya dia kecut, sepatutnya dia pergi balik dekat tempat asal kalau dia sejuk kan. Tapi ini dia sejuk dengan air, jadi sepatutnya dia akan sejuk slow-slow pergi balik dekat tempat asal dia. Jadi bila dia panas, bila terkena air, dia akan terkejut. Jadi dia akan mati pada tempat yang tak sepatutnya, dan disk tu dia uneven lah kan. Harap korang faham lah. Aku pun tak tahu macam mana nak kasih korang faham. Sepatutnya aku tak payah nak cerita panjang-panjang macam ni kan. Aku setakat cerita lebih kurang lah pasal apa dia bengkok, lepas tu nak buat apa kalau dia dah bengkok. Okey lah, sahabat-sahabat, untuk disk yang ni nanti kita akan tengok perlu ke tak perlu skim, boleh ke tak boleh skim lagi. Jadi kita akan tengok dia punya minimum thickness dia. Minimum thickness dia ni, kalau untuk dekat disk ni, kita boleh tengok dekat sini. Kadang-kadang ada disk dia tulis kat sini, dia tulis minimum thickness dia. Maknanya dia punya maksimum dia boleh skim, lepas tu berapa yang patutnya tinggal. Mana tak boleh kurang daripada minimum tu. Jadi kalau macam untuk disk ni, dia akan ada tulis dekat sini. Nampak? Minimum thickness 19 mm. Makna 19 mm ni minimum thickness dia, ketebalan dia. Ini mungkin ada dalam 21 mm ataupun 22 mm. Jadi lepas kita skim tu, kalau kita nak tengok dia boleh skim ke tak boleh skim lagi, kita akan tengok minimum thickness dia. Mungkin salah satu dia akan tulis kat sini. Ada kereta dia akan tulis kat sini. Jadi korang kena gosoklah sikit
Ada kereta dia tulis dekat sini, dekat bahagian sini. Ada kereta dia tulis dekat belakang disk ni. Jadi korang tengoklah. Untuk korang pastikan yang disk ni boleh skim ke tak boleh skim lagi. Okey. Kalau untuk disk ni 19mm dia punya minimum dia. Okey, sekarang cara paling senang, kalau korang ada spana saiz 19, saiz 19 spana, saiz 19 spana saiz 19 ni, korang boleh try masuk dekat sini. Nampak? Jadi 19 tak boleh masuk Mana kalau 19 tak boleh masuk, maknanya kalau secara mudah lah kita nak check, secara mudah kita nak check, maknanya boleh skim lagi lah, mana tak sampai lagi 19mm. Sebab asal dia ni, kalau kita ukur pakai kaliper ni, asal dia 22mm dia punya ketebalan disk ni. Jadi minimum dia 19mm, maknanya kita masih boleh skim lagi lah. Tapi ini terpulang pada masing-masing lah. Kalau korang ada modal cantik, modal besar, kalau tak nak pening kepala, tukar je satu yang baru dengan brake pad sekali. Brake pad pun cari yang ada kualiti. Ada banyak brand Jepun ataupun brand-brand yang terbaik lah, yang racing ni pun boleh guna. Harga pun tak adalah mahal mana pun sebenarnya. Cuma disk je lah. Disk ni pun korang cari yang baik punya. Okey. Jadi pada yang tak ada bajet tu, bajet kurang tu, bolehlah korang skim. Okey, lepas skim tengok macam mana lah. Jadi bukan cakap kau kena ikut tepat 19mm ni. Lepas skim tu mungkin ada kurang sikit daripada 19mm. Mungkin ada 18 point berapa mm kan. Still boleh lah, tapi kira dah last dah tu. Dah limit dah tu. Maknanya lepas ni kalau jadi balik, kalau jadi lagi, kalau kau pakai mungkin setahun 2 tahun jadi balik, dah tak boleh skim lah. Boleh tukar je terus disk dia. Okey sahabat-sahabat, untuk kita buka disk ni, kebanyakan kereta, jenis kereta banyak yang samalah cara buka. Okey, yang pertama sekali kita longgarkan dulu skru ni. Skru bunga ni kita longgarkan. Kalau pada siapa yang tak ada impact wrench tu, impact screwdriver tu, boleh guna screwdriver je, ketuk je dulu. Sebab ini bila dia dah duduk dekat dalam ni, dia ketat dah ni. Dia panas. Jadi dia melekat. Jadi bila dia melekat, kalau korang pakai screwdriver biasa, kadang susah nak buka. Jadi korang ketuk dulu. Ketuk dulu pakai screwdriver, ataupun kau ketuk dulu pakai tak kisahlah apa besi pun, ketuk dulu ni. Bagi dia ada free sikit. Okey, kalau kau nak buka skru bunga ni ketat, tak boleh. Skru ni pun ketat, tak boleh. Kau cuma ambil screwdriver, ketuk je screwdriver ni. Dia dah boleh buka. Macam tu. Kalau korang tak ada impact screwdriver tu, boleh buat cara macam ni lah. Atau ambil satu hammer yang kepala bulat depan tu, boleh letak sini. Lepas tu ketuk hammer tu, bagi dia ada free sikit. Lepas tu baru korang boleh buka longgar. Okey, lepas tu saiz 12. Ni kaliper ni saiz 12. Kaliper saiz 12. Tengok kereta lah. Ada kereta pakai saiz 17. Ada kereta yang dia ada lock dekat sini. Ada lock automatik lah. Korang tak payah nak tahan dengan spana ke apa. Yang macam ni Honda Civic, Honda City tahun 2013. Dia pakai saiz 12.
Lepas tu dia pakai satu lock nut kat sini. Saiz 19. Kau masukkan je kat sini. Masuk kat sini. Saiz 19. Lepas tu longgarkan ni. Longgarkan. Ada kereta pakai saiz 17. Ada kereta pakai saiz 14. Dia tak tentu. Tengok kereta lah. Tapi cara buka, semua lebih kurang sama je. Okey, skru ni dah longgar. Tarik dia keluar. Tarik kaliper ni keluar. Okey. Okey, dah keluar. Kalau boleh korang gantunglah ni, supaya protect dia punya brake hose ataupun brake line ni, dia akan rosak. Okey, kemudian ada kereta yang ada klip ni. Jangan lupa klip ni, jangan hilang klip ni. Okey, tarik brake pad tu keluar. Okey, lepas tu korang tanggalkan skru saiz 17 kaliper bracket ni. Kaliper bracket ni dia ada saiz 17 di belakang ni. Pastikan dia punya clip brake ni ada. Clip brake ni bawah ada, atas ada. Kalau tak ada, kadang-kadang ada hilang kan. Bila dah lama dia panas, dia patah, dia hilang. Bila dia hilang, kau carilah dekat kedai spare part. Kalau tak ada, order lah. Mungkin boleh dapat. Brake clip ni dia memang boleh dapat lah. Tapi kena order lah kalau spare part tak ada simpan. Kena pula jenis-jenis kereta yang jarang dia orang ada simpan. Kalau macam Iswara, Wira tu, kereta-kereta Proton banyak lah. Sebab ini untuk bagi kau punya brake tu tak bunyi lah. Jadi dia pegang brake pad tu, brake pad kau tu tak bergetar, tak bergoyang bila dia duduk dekat rumah dia ni. Duduk dekat tapak dia ni. Bila kau jalan uneven road ke apa semua, dia tak goyang. Brake pad tu dia ketat lah. Dia duduk dekat tempat dia tanpa ada vibration kalau dia langgar lubang ataupun jalan tak rata kan. Jadi pastikan ada sama macam yang tadi tu, yang klip yang dua ni. Klip ni tadi, pastikan klip ni pun tak hilang sebab klip ni dia release kau punya brake tu. Bila kau tekan brake, dia melekat, brake tu melekat. Contoh dia macam ni. Bila kau tekan brake, brake tu melekat. Bila kau lepas brake, spring ni function dia akan free kan brake ni supaya dia tak melekat dekat disk tu. Dia akan free kan. Bila kau tekan brake, dia akan rapat. Bila kau lepas brake, dia akan tolak brake ni, dia akan free brake. Jadi dia free dia adalah ruang. Dia ada ruang supaya dia tak sentiasa bergesel dekat dia punya brake disc ni. Okey, saiz 17 untuk bracket kaliper ni. Ini kebanyakan kereta pun pakai sama saiz 17 dekat belakang ni untuk kaliper bracket ni. Kebanyakan kereta lah banyak pakai sama. Korang boleh pakai soket ataupun kalau ketat, kalau yang mana pakai gun tu boleh pakai gun lah. Yang mana tak ada gun tu boleh pakai sliding T ataupun sambung dengan pipe. Korang boleh buka saiz 17 ni. Kadang-kadang ketat juga saiz 17 belakang ni. Kalau yang mana tak ada, korang boleh pakai comering ataupun offset coupling pun boleh. Kalau ketat sangat, korang boleh sambung lah. Sambung ataupun ketuk je dengan hammer. Okey, kemudian tarik kaliper brake ni keluar. Okey, sahabat-sahabat, untuk disk ni, contoh korang dah buka semua kaliper bracket, dia punya kaliper. Lepas tu korang nak tarik disk ni keluar, dia melekat pula, disk ni melekat. Jadi kebanyakan kereta lah dia ada standby dua lubang ni.
Dua lubang ni saiz kalau thread, dia punya thread saiz M8. Saiz thread dia M8 ataupun saiz panah dia 12. Saiz panah dia 12 ataupun 13. Korang boleh letak skrukan dekat lubang ni. Bila kau skrukan dekat lubang ni, korang ikat, dia automatik akan tendang disk ni keluar. Kalau yang melekat lah, yang melekat. Kebanyakan kereta pun bila dah lama jalan, dia berkarat dekat tepi ni. Bila kau nak take disk ni, dia melekat. Ada yang lagi ketat pun ada. Jadi korang masukkan skru bolt saiz M8 ni, masuk dia, lepas tu ikat dia macam ni, dua side ni ataupun satu side, dia akan tendang keluar. Ada kereta lubang dia ni dia pakai saiz M6 ni, diameter dia ni dia pakai saiz M6, kecil sikit lah, ataupun dia punya saiz panah dia saiz 10 dekat sini. Sama je cara dia, masukkan dua lubang ni, lepas tu korang ikat, nanti slow-slow dia akan automatik keluar dia punya disk. Ni aku cerita pada siapa mekanik-mekanik yang baru-baru nak belajar buka disk lah. Kalau yang lama-lama tu masing-masing dah pandai kan. Ini cuma aku nak kongsikan pada adik-adik kita yang baru-baru nak belajar, nak buka minat dalam otomotif kan. Jadi pada yang dah lama tu, yang dah otak tu, tak payahlah kau ikut, korang pun dah tahu kan. Jadi ni untuk adik-adik kita yang baru-baru lah, supaya kadang-kadang bila sampai tahap sampai disk ni melekat, kau pun tak tahu macam mana nak buka kan. Kau tarik-tarik tak keluar, lalas tu korang ketuk pula ni kan. Korang ketuk pula ni, kan masalah pula tu, nanti rosak pula disk ni pula nanti. Okey sahabat-sahabat, okey, bila dah tarik disk ni keluar, disk ni dah tarik keluar, disk ni nanti kita akan hantar mesin shop untuk skim dia. Okey. Jadi kalau untuk bajet, kita skim lah, sebab dia dah belum sampai lagi dia punya minimum thickness dia. 19 mm tu masih belum sampai lagi. Jadi masih boleh skim lagi lah. Ikut bajet lah, kalau korang ada duit, beli yang baru. Okey. Ini disk bengkok ni secara, aku cerita secara biasa lah, kebiasaannya berlaku lah. Untuk simptom-simptom yang bila kita tekan brake, steering vibrate, pedal vibrate, selain daripada brake disk bengkok, nanti aku akan ceritakan dengan korang untuk next video kalau aku jumpa problem-problem yang lain lah. Contoh macam mungkin dia punya bearing, ada problem, dia dah haus, dia punya housing dia punya suspension, bahagian suspension ke. Kalau ada simptom yang macam tu tapi bukan brake disc, aku akan buat video yang akan datang lah. Sebab simptom-simptom yang selain daripada brake disc bengkok ni jarang, memang jarang sangat. Selalunya memang brake disc bengkok. Kita pergi pada satu point je, brake disc bengkok kebiasaannya. Okey, untuk yang selain daripada brake disc bengkok, aku kalau ada rezeki, ada kereta yang ada problem yang selain daripada brake disc bengkok, aku akan buat video lain lah. Okey sahabat-sahabat, ini nanti aku akan bawa pergi skim dulu, lepas tu nanti kita akan pasang. Okey sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat. Okey, disk rotor ni dah siap dah. Aku dah hantar pergi skim, ataupun kita resurface balik permukaan yang tak rata, permukaan yang cala-cala,
permukaan yang bengkok. Jadi kalau kita tengok sekarang ni disk ni selepas skim, bila kita pegang, kita tarik, kita rasa rata, sedap je. Jadi kalau semalam kalau kita tarik, dia terasa beralun-alun, terasa berombak-ombak. Jadi sekarang ni disk ni dah skim ataupun kita dah resurface dia dalam keadaan rata lah. Jadi kita nak cuba check tengok. Semalam kalau kita tengok disk ni minimum thickness dia 19 mm. Ni 19 mm. Okey, jadi selepas skim kita nak tengok berapa ketebalan dia yang tinggal. Minimum thickness dia 19 mm. Okey, semalam bila kita ukur sebelum skim, dia punya original, dia punya ketebalan disk ni 22 mm. Okey, selepas skim berapa yang tinggal? Okey, kita cuba ambil spana saiz 19. Kita cuba masukkan dekat dalam disk ni. Okey, kalau kita tengok spana saiz 19 ni pun tak boleh nak masuk dekat dalam disk ni. Maknanya ketebalan disk ni lebih daripada 19 mm. Jadi minimum 19 mm, tapi disk ni tak sampai lagi 19 mm. Maknanya kita ada ruang lagi untuk skim dia untuk kemudian hari. Kalau terjadi lagi keadaan yang macam ni, kemungkinan besar mungkin last untuk kita skim. Sebab kalau kita ukur, kita cuba ambil vernier caliper. Okey, vernier caliper ni kita cuba ukur, tengok berapa ketebalan dia yang sebenarnya yang tinggal. Okey. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ketebalan dia 20.1 mm. Lebih kurang pun ada 1.1 mm lagi lah untuk kita skim kemudian hari. Tapi untuk next skim, kita cuba check tengoklah macam mana. Kalau misalnya kata teruk sangat, dia punya bengkok dia, kan? Sebab tinggal sikit lagi tu dalam 0. Lebih kurang dalam 1.1 mm. 1.1 mm. 1.1 mm lebih kurang lah kalau tak silap lah. Okey, untuk next yang akan datang, kalau terjadi lagi masalah macam ni, okey, kita tengok macam mana. Kalau misalnya kata lepas skim tu, kalau misalnya kata tinggal dalam 18.9 mm, 18.8 mm pun tak ada masalah lah sebenarnya. Tapi kalau bagi aku, kalau aku punya nasihat untuk next, kalau ada problem yang sama, elok tukar je lah disk, kan, sebab dah kali kedua kita skim. Okey sahabat-sahabat, jadi sekarang ni kita pasang balik disk ni. Tapi sebelum kita pasang disk ni, kalau boleh kita gosok dulu karat-karat yang dekat hub ni. Supaya bila kita masukkan disk ni, dia duduk dalam keadaan rata lah. Takut nanti karat-karat yang ada karat-karat yang tebal tu, nanti bila kita masukkan disk tu, nanti dia duduk dalam keadaan yang tidak rata lah, walaupun sikit. Kereta ni walaupun sikit, bila kita laju, dia ada efek dengan dia punya balancing. Kita takut apa-apa hal, kita gosok je bagi licin dulu. Okey.
Okey, caliper bracket ni kita tengok dalam halang kita buka tu, kita check dulu dia punya shaft ni. Shaft ni kalau misal kata kalau jam engkau orang kasih buka, kasih greasekan dia. Ni ada dua ni, atas bawah. Kalau misal kata engkau orang buka jam, keluarkan dia, gosok pakai sandpaper, lepas tu letak balik grease. Ataupun kalau engkau orang buka, kalau dah bengkok, kau cuba cari yang baru punya lah, order yang baru lah. Ataupun kalau tak ada yang baru, susah sangat nak dapat, bawa yang lama, bawa pergi machine shop, bagi diorang custom ataupun buat yang lain satu. Sebab ini kalau dia jam, nanti dia punya brake pad tu tak boleh nak release balik, dia tak boleh nak main. Nanti brake tu bila kita tekan, dia boleh menyebabkan jam lah. Bila kita tekan, bila kita lepas, ni tak main. Jadi brake tu dia boleh melekat. Okey, sahabat-sahabat, siap dah. Kita pasang dia punya brake disc, dia punya caliper bracket, dia punya caliper. Pastikan setiap bolt yang korang masukkan, yang korang pasang, pastikan semua dalam keadaan yang berikat. Kita kena alert sebab brake ni satu perkara yang terlalu penting bagi kereta kita. Jadi macam mana kita pasang, macam mana kita buka, macam itulah kita pasang. Okey sahabat-sahabat, setakat ni saja video kita untuk hari ini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, untuk kita semua, jangan lupa subscribe, like, comment and share.
Okey sahabat-sahabat. Dan jangan lupa satu lagi, korang tekan tombol loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, semoga kita berjumpa lagi untuk lain hari, untuk lain video. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum-senyum selalu.